Ini adalah MSR 360. Assalamualaikum dan salam muhibah. Niatnya adalah untuk kita melandaikan pentas dialog di antara pemimpin dan rakyat. MSR 360 menjawab soalan rakyat dari segenap dimensi siaran debut dan sulungnya. Kami bersama negarawan yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami dan memperuntukkan masa. Tun harus bergegas untuk acara berikutnya, namun sempat bersama kami. Terima kasih, Tun. Soalan pertama, Tun, daripada Budiman Mahmud. Dia bertanyakan kepada Tun, kalau Tun masih berada di dalam posisi memimpin negara, apa yang Tun akan lakukan untuk menghadapi COVID-19 ini, khususnya untuk menjana ekonomi tempatan agar masih boleh survive? Yang jadi masalah ialah antara nak jadi popular, nak disukai ramai dengan nak buat benda yang sepatutnya dilakukan. Kerana dalam usaha kita nak bendung perkembangan COVID ini, kita perlu ambil tindakan yang tidak disukai oleh orang ramai. Tetapi apabila kita buat demikian, kita tidak jadi popular lah. Tapi antara popular dengan nak jaga kesihatan rakyat, saya akan pilih kesihatan rakyat walaupun tidak popular. Umpamanya kalau kita ada lockdown, lockdown yang pertama yang kita adakan, tak ada satu kereta pun atas jalan. Tapi sekarang ada lockdown, tapi jalan penuh dengan orang, banyak orang berjalan sana sini. Lepas itu kita ada bazar Ramadan. Ialah kita jaga-jaga sikit, tapi kebanyakan orang walaupun ke masjid semasa semayang asing, tapi lepas semayang berembar-embar mereka tepuk belakang bercakap apa. Itu semua tidak akan menolong kita kurangkan jangkitan. Pada skala, soalan tambah saya, kalau pada skala 1 hingga 10, 10 cemerlang, dalam prestasi kerajaan semasa itu menangani COVID, berapa markah barangkali Tun berikan? Saya boleh bagi dalam 4 dan 5. Okey, mujur-mujur lulus saja, Tun. Ya. Tun, soalan daripada Muhammad Fazrin. Ada dua soalan kita rangkai bersama. Adakah Tun adakah campur tangan politik terhadap institusi kepolisan ini sudah berakar umbi sejak sekian lama, bahkan sejak zaman Tun sekalipun? Dan adakah secara zahirnya Tun serta barisan kabinet era Tun terlibat dalam campur tangan institusi polis tanah air? Tun. Sebenarnya polis diberi kebebasan, tidak dicabut tangan orang politik. Namun demikian, tabiat orang kita ini, dia terlalu hormat kepada orang pemimpin, dan benda yang dia tak patut ikut pun dia ikut juga. Itulah jadi masalah. Jadi saya dapati bukan saja polis, pegawai-pegawai lain pun apabila disuruh buat sesuatu yang salah, tetapi kerana dianya datang daripada pembesar, mereka lakukan. Ini satu kelemahan yang ada. Dan apabila ini berlaku, maka orang politik mengambil peluang lah. Dia guna kedudukan dia untuk menguasai golongan eksekutif. Ini sepatutnya tidak berlaku. Tapi tabiat kita ni yang menjadi masalah. Ya. Jadi harus ada keberanian, Tun, untuk kita berdepan dengan satu yang sudah menjadi legacy barangkali? Ya, saya fikir kita kena terima hakikat bahawa orang politik tidak sepatutnya mengguna pegawai, terutama untuk membuat sesuatu yang salah. Tun, Denny Ho bertanya, what is your biggest mistake and what you consider your biggest achievement in politics after helming the post under both BN and PH? I must have made many mistakes. Among them is I tried to appoint people who would take over from me, but from the very beginning, from the time when Musa Hitam was my deputy, I had problem. After they were appointed, they changed color. The same thing happened when I was thinking about Anwar succeeding me. Then he was too impatient, and he started
going against me. So in the end, of course, he has some personal problem and he was out of the party. But then I had to appoint Abdullah. Abdullah was not my supporter. He was supporting Tunku Razali when Razali was contesting against me. But I still gave him a chance. Unfortunately, the moment he took over, he threw out all my policies and devised his own. And in many instances, there were evidence of corruption. Of course, I thought that I did a good job getting rid of him to give it to Najib. But as you know, when Najib becomes a prime minister, he was worse than anybody else. So that is my regret. I don't seem to be able to choose the right people. Ada dua bahagian soalan itu. What do you consider as your achievement in politics, both under BN and also PH? Itu soalan bahagian kedua daripada soalan Danny Ho. Yeah, I think during the time I was prime minister for 22 years, I think the country did make progress until it was known as an Asian tiger. That was very satisfying for me. Not about what I get out of it, but this is job satisfaction that I felt. Tun, soalan berikutnya, Aidil Khalid menyatakan Tun merelakan Perikatan Nasional berkuasa selepas langkah Sheraton. Tun dikatakan menjadi pengatur cara. Ada yang menuduh Tun hanya tidak mahukan Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Tun masih menganggap salah laku Anwar itu benar? Ya, saya mengaku bahawa saya beri pengakuan, iaitu apabila saya letak jawatan, Anwar akan ambil alih daripada saya. Dan memang pun saya ingin tunaikan janji saya. Tetapi seperti mana kita tahu, yang saya letak jawatan ini belum pada kerana itu. Sebaliknya saya letak jawatan kerana parti saya tolak saya. Sebab itu saya letak jawatan. Lagipun Pakatan Harapan sudah hilang kuasa. Saya tak boleh jadi Perdana Menteri lagi. Dan Anwar pun tak boleh jadi Perdana Menteri. Di waktu saya letak jawatan dan parti Pakatan Harapan kalah, macam mana dia nak jadi Perdana Menteri? Sebab itu dia tak jadi Perdana Menteri. Kalau tidak, bila saya letak jawatan, dia jadi Perdana Menteri. Ya, tu. Soalan berikutnya tu daripada Alif Basri. Menyatakan bahawa UMNO mengukuh semasa Tun dan melemah selepas Tun sampai kini. Tidakkah ini gambaran bahawa perkadiran, latihan, training, coaching di dalam UMNO di bawah Tun itu gagal? Ya, saya telah usaha untuk menyemaikan perasaan sayang cinta kepada negara, ingin memajukan negara. Kita ada kursus-kursus tertentu. Kita ada kursus tata negara dan sebagainya. Saya harap semua yang hadir akan faham betapa pentingnya kita berusaha untuk negara, bukan untuk diri sendiri. Dan orang seperti Najib dan Abdullah semuanya hadir. Tetapi apabila mereka berkuasa, mereka bertukar. Tak ikut macam mana saya kata. Jadi apabila mereka bertukar dan pilih cara yang tidak baik, maka kemajuan negara terhalang dan tak ada lagi kemajuan. Sebaliknya di bawah Najib, daripada negara yang dikenali sebagai Asian Tiger sudah jadi satu kleptokrasi, iaitu negara yang diperintah oleh pencuri. Ya, tu. Cikgu Izzat menyatakan pejuang hanyalah membelah lagi politik Melayu. Pejuang bukan solusi tapi sebahagian daripada masalah. Apa pandangan Tun? Ya, orang Melayu sudah berpecah. Tetapi ramai orang Melayu sekarang ini yang kecewa dengan politik. Mereka bosan dengan politik. Dan jika mereka bosan dengan politik dan tidak mengundi, maka yang akan menang ialah parti yang tidak baik, parti lama yang tak baik. Sebab itu kita tubuh pejuang mengganti bersatu.
bersatu ditubuh dengan niat yang sama, iaitu untuk membersihkan pentadbiran negara. Pejuang ini juga demikian, untuk membersihkan pentadbiran negara. Dan orang pejuang ini bukan orang politik, bukan orang lama yang terkenal dalam politik. Kebanyakan mereka adalah orang yang dahulu tidak mengambil peranan dalam parti-parti politik, tetapi mereka berasa tidak puas hati dengan keadaan dalam negara. Dan pejuang mempunyai satu prinsip yang mereka perlu terima kalau mereka nak memasuki pejuang, iaitu dalam pejuang kita bukan masuk kerana nak dapat tempat, nak dapat gaji besar dan sebagainya. Pejuang berjuang untuk memulihkan negara, bangsa, agama. Itu tumpuan kita. Apa terjadi kepada kita, walaupun kita jadi pemimpin, mungkin kita tidak dicalon, tetapi perlu sokong. Dan kita ada temuduga. Mereka yang nak jadi pemimpin, kita temuduga. Dan mereka mesti janji bahawa mereka menyertai pejuang bukan kerana nak dapat tempat ataupun nak dapat duit, tetapi kerana nak pulih negara yang sudah dijahanamkan oleh Datuk Seri Najib. Itu pejuang. Kalau tak ada satu badan macam itu, maka kita terimalah keadaan yang mana parti-parti politik ditubuh dengan banyaknya, semuanya bertujuan untuk dapat sesuatu untuk diri sendiri. Soalan susulan saya, Tun, dengan soalan yang sama, peluang pejuang di dalam PRU yang akan datang, bagaimana akan dicaturkan? Ya, waktu ni kita nampak pejuang ni kecil, tetapi kita juga dapati bahawa perjuangan kita ini adalah perjuangan rakyat kebanyakannya, iaitu kita ingin hapuskan rasuah. Dan sekarang ini kita dapati dalam masyarakat ramai orang yang tidak senang dengan rasuah yang berlaku, kerana rasuah sekarang sudah sampai kepada tahap yang mana wakil rakyat boleh dibeli dan kerajaan pun boleh dibeli. Jadi ini berbahaya. Jadi ramai daripada rakyat sekarang ini tidak nak sokong mana-mana parti, kerana semuanya bertujuan untuk diri sendiri. Tapi pejuang kita bukan untuk parti, untuk orang. Kita untuk menang supaya kita dapat dirikan kerajaan yang ingin menjalankan tugas membersihkan negara dan membangunkan negara, bukan diri sendiri. Ya. Berkait tentang soalan itu, Amir Farid bertanya, Tun, tidakkah model politik identiti berasaskan kaum terbukti gagal dalam membina Malaysia yang kita idamkan? Tak gagal juga. Kalau kita perhatikan dahulu, parti lawan ini tak dapat menang selagi tak dapat sokongan orang Melayu. Bermakna bahawa perasaan kemelayuan itu penting. Jadi mereka sedar tentang perkara itu, sebab itu mereka ingin dapat sokongan orang Melayu. Dan apabila saya tubuh bersatu, maka mereka rela terima saya parti Melayu. Kalau tak ada parti Melayu, mereka akan kalah. Jadi nak kata lah ni perasaan kemelayuan itu sudah outdated, sudah usang, tak boleh diguna, itu tak betul. Kebanyakan orang Melayu, mereka khawatir tentang kedudukan mereka dan mereka berasa mereka terancam. Kedudukan orang Cina pun pula mereka hendak sesuatu dan mereka tak dapat. Umpamanya mereka ingin supaya sekolah Cina diberi keutamaan, kelulusannya diiktiraf dan sebagainya. Jadi perasaan race ni masih ada. Tak mungkin ada orang yang very sophisticated lah, liberal punya orang yang balik daripada Eropah dan sebagainya. Mereka itu liberal. Tak mau lagi guna race. Tapi di bawah ini semuanya masih rasa race itu penting.
Soalan dari Cooper Ajido. Tun PM yang paling lama, tetapi Melayu masih terbelakang sampai ke hari ini. Adakah kerana dasar yang tidak yang menjadi legasi Tun itu tidak sesuai ataupun tidak tepat? Ya, kalau kita teliti betul-betul, tidak bermakna bahawa kita gagal 100%. Daripada segi pelajaran umpamanya, sudah ramai anak-anak Melayu yang terpelajar di peringkat PhD. Mereka pakar dalam banyak bidang. Jadi doktor pun cekap boleh jadi surgeon. Sebab itu saya bagi kepada dia surgeon Melayu belah dada saya. Jadi kita dapati ramai juga yang berjaya di waktu saya jadi Perdana Menteri. Tapi dalam bidang perniagaan ini ada satu kelemahan di kalangan orang Melayu yang menyebabkan mereka gagal. Mereka tidak cekap dalam pengurusan wang. Pasal kita bukan keturunan bangsa yang cekap dalam bidang perniagaan. Sebaliknya kita bersaing dengan satu bangsa yang cukup cekap dalam bidang perniagaan. Jadi bila kita bersaing dengan mereka, tak mungkin kita menang. Dan mereka pula menawar sesuatu kepada kita. Dan apabila kita dapat peluang, kita jual peluang. Dapat lesen, kita jual lesen. Dapat kontrak, kita jual kontrak. Dapat AP, kita jual AP. Itu yang menyebabkan kita gagal. Tapi ada di antara yang ini, mereka ini yang berjaya. Kalau dulu tidak ada milioner Melayu, sekarang ini bilioner berada. Ya. Ada soalan yang berkait tentang itu nanti, tapi saya pergi dahulu kepada soalan daripada Amiruddin Karim berkait tentang orang muda, generasi muda. Apa yang perlu rakyat buat untuk lebih ramai generasi muda dipilih untuk memimpin Malaysia dan memahami kehendak sezaman? Kerana kelihatannya isu seperti suara anak muda itu tidak mendapat tempat tu. Ya, saya berpendapat bahawa pelajaran kita itu tidak memberi tekanan kepada cara hidup, nilai hidup. Kita ni orang Islam kebanyakannya, dan orang Islam mempunyai cara hidup tertentu. Tetapi kita tidak tekankan tentang cara hidup orang Islam, tetapi lebih utamakan tentang cara mati, iaitu kita buat ibadat untuk masa depan kita lah, iaitu kita akan meninggal. Tetapi untuk dunia ini, walaupun agama kita menekankan bahawa kita ada hak dalam dunia ini, tetapi kita tidak berusaha mengajar apa dia hak kita dan apa dia nilai hidup yang perlu jadi pegangan kepada kita. Kerana kita tak ikut agama Islam daripada segi nilai hidup, maka kita gagal. Soalan susulan saya berkait tentang suara anak muda ni, Tun. Mungkin mereka terbiasa dengan halangan untuk menyatakan pandangan, khususnya dahulu lagi dilaksanakan AUKU. Justru mereka tidak mempunyai pemikiran kritis untuk membawa pembangunan yang lebih besar. Apa komen, Tun? Ya, itu pun benar. Tapi sekarang ini kita boleh dapat maklumat melalui alternatif media ini yang cukup luas. Dan kita boleh baca buku, tak banyak buku yang diharamkan. Jadi kita lebih mudah dapat ilmu daripada sekeliling kita. Tak payah dalam telefon kita pun kita boleh dapat, boleh baca buku, boleh baca apa pun. Jadi nak kata kita tersekat dan tak boleh bersuara, ialah ada yang tak boleh bersuara, tapi media alternatif ini memberi peluang kepada kita bersuara. Dan kita dapati sekarang ini anak muda lebih cekap, lebih terpelajar daripada di zaman saya dulu. Di zaman saya kita bodoh-bodoh belaka. Tapi yang di zaman ini mereka cerdik, boleh dengan orang tua pun dia boleh lawan, boleh berhujah. Jadi nak kata itu adalah masalah mereka, saya ingat
daripada segi information, daripada segi ilmu pengetahuan, tak ada sekatan. Peluang pejuang untuk menambat perhatian generasi undi 18 Tun? Ya, kalau rakyat nak supaya kita kembali kepada politik untuk negara, untuk bangsa, untuk agama, saya fikir kita akan dapat sokongan. Tapi kalau masih mudah orang kita terima RM250 kita undi, peluang pejuang kurang lah dalam itu. Tapi kita harap ramai juga rakyat yang tidak lagi mudah terpengaruh dengan duit, tetapi mereka khawatir tentang masa depan negara. Fitri Amir bertanya pandangan dan pendirian Tun berkait isu antarabangsa. Bagaimana dalam konteks perang saudara di Myanmar, konflik Laut Cina Selatan dan juga perjanjian perdagangan. Dan pandangan umum itu disusuli dengan soalan yang lebih spesifik. Jika terpaksa memilih di antara Amerika Syarikat dan China, yang mana yang lebih boleh dipercayai? Dasar kita semasa saya jadi Perdana Menteri ialah kita ingin berbaik-baik dengan semua negara. Kita tidak pilih yang mana, tak peduli ideologi mereka, sama ada dia komunis, kapitalis ataupun apa-apa. Kita ingin berbaik-baik kerana kita adalah negara dagang dan kita ingin berdagang dengan semua negara di dunia. Sebab itu kita tidak menjebelahi China ataupun menjebelahi Amerika. Kita ingin berbaik-baik dengan mereka. Namun demikian, kita dapati ada perbuatan-perbuatan yang kita tidak senang yang dilakukan. Ada yang boleh kita tegur, umpamanya tindakan barat terhadap orang Palestin dan sebagainya, kita menegur. Kita tak boleh buat apa lebih daripada itu. Ada kalanya yang kita boleh tolong sedikit, seperti di Bosnia, kita tolong. Tetapi bila kita dapati kita tak boleh tolong kerana tak ada kekuatan, maka menjadi satu perkara yang tidak baik. Kalau kita di waktu kita lemah, kita cuba nak buat secara keras. Sebab itu kita lebih guna diplomasi dalam kes-kes tertentu. Dan kita dapati bahawa mengambil tindakan militeri umpamanya, kita masih ingat Amerika telah serang Iraq. Kononnya dalam 3 bulan akan selesailah masalah dan mereka dapat buang Saddam Hussein. Tapi apa yang berlaku ialah sehingga sekarang mereka masih terlibat dengan Iraq dan demokrasi tidak wujud di sana. Tun, semasa kepimpinan Tun, saya kira dasar luar kita lebih megah dan didengari. Dalam konteks Bosnia misalnya, itu sangat zahir. Suara kita mendukung Palestin juga. Tapi semenjak itu hingga kini kelihatannya seperti kita mengundur sedikit dalam konteks dasar luar ni, tidak lagi se-visible dulu, tidak lagi sezahir dulu. Apa bacaan Tun? Adakah kerana geopolitical positioning kita ataupun kerana kepimpinan semata-mata? Saya tak sedar nak katalah, tapi kerana kepimpinan, dasar kita saya fikir masih sama. Tetapi ada tak berapa suka nak mengeluarkan pendapat, sehingga orang tidak lagi lihat pandang kepada Malaysia untuk dapat panduan tentang apa yang perlu dilakukan. Jadi kita tak kuat, tetapi ada benda yang kita boleh buat. Macam di Bosnia, ada sikit sebanyak kita boleh tolong, kita tolong. Dan di mana kita tak boleh tolong, sekurang-kurangnya kita sokong. Ada tempat yang kita boleh suarakan, seperti United Nations umpamanya, kita sanggup hentam Amerika pun. Jadi dengan itu orang pandang kita sebagai cara untuk menangani masalah. Tetapi sekarang ini seolah-olah kita tak ada apa-apalah. Apa yang jadi kepada orang lain itu masalah mereka lah.
Ketegasan Tun dalam konteks dasar luar khususnya melibatkan Palestin ini menyebabkan Tun tersenarai sebagai antara teroris di dunia. Teroris di dunia. Ya. Apa komen Tun? Itu propaganda lah. Mereka nak nak kurangkan kesan daripada kita. Jadi mereka label kita sebagai teroris. Saya tak pernah bunuh siapa pun lagi. Banyak orang yang telah bunuh masih ada di kalangan mereka. Jadi ini satu strategi propaganda bagi saya teroris. Tetapi saya tak fikir ramai orang terima. Hafiz Adnan bertanyakan kepada Tun, kes Tun Saleh Abbas dikatakan turning point kepada campur tangan eksekutif dalam sistem kehakiman. Tapi selepas kes Tun Saleh Abbas, tidak pula Tun cuba untuk mengembalikan kebebasan mahkamah ataupun sistem kehakiman kita. Dan kini musuh politik Tun pula memanipulasikan sistem yang sama against Tun. Tidakkah itu satu kesilapan Tun kerana membiarkan mahkamah dicampuri oleh eksekutif? Itu bukan kesilapan saya. Kes Saleh Abbas ini telah dijelaskan oleh Abu Talib bahawa dia tidak ada kena-mengena dengan saya. Yang minta supaya Saleh Abbas digugur ialah yang di-Pertuan Agong pada masa itu. Kerana sebab tertentu yang telah dijelaskan. Apa yang berlaku ialah dalam saya difahamkan bahawa nama yang di-Pertuan Agong tidak disebut dalam tribunal. Sebaliknya nama saya disebut. Jadi ternampak macam saya lah yang nak buang, bukan saya. Saya tak ada masalah. Bukanlah tak ada masalah. Saleh dia memang ada pendirian dia sendiri. Tetapi tidak sampai terjejas pentadbiran. Jadi saya tak ada sebab saya nak buang dia. Dan ini telah dijelaskan oleh Abu Talib. Bukan saya. Bukan saya yang menyebabkan dia dibuang. Kerana Agong minta supaya dia ditamatkan. Dan saya bagi tahu bahawa tak boleh tamatkan seorang chief judge melainkan kalau ada tribunal. Dan Agong kata, ya kita buat tribunal. Buat tribunal yang memutuskan. Dalam konteks kebebasan kehakiman, komen Tun dalam status quo? Saya tak pernah tak pernah berkawan dengan hakim. Saya dan masa saya jadi Perdana Menteri, saya cuma ada konteks dengan ketua hakim. Kerana ada urusan-urusan tentu. Umpamanya kalau ketua hakim dah buat keputusan nak angkat naik pangkat ataupun nak pilih hakim baru, dianya terpaksa sampaikan pilihan mereka kepada saya, dan saya tak pernah tukar. Saya cuma bagi kepada Agong, Agong putus. Nak tukar, nak bubuh nama orang saya tak kenal hakim. Saya cuma kenal satu hakim saja, ketua hakim. Afizal bertanyakan, DEB gagal mencapai matlamatnya walaupun sudah digantikan dengan pelbagai dasar-dasar baru yang menjadi susulan. Kini apa lagi yang patut dibuat? Untuk apa? DEB, dasar ekonomi baru untuk mungkin kesaksamaan Bumiputera khususnya dalam penguasaan ekonomi. Ya, dia ada cara lain. Terutamanya di waktu ini. Kita dapati bahawa orang kampung umpamanya rata-rata miskin, tetapi mereka mempunyai masa yang panjang, dan masa itu kalau kita gunakan, mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dan cara sekarang ini umpamanya kita ada modern farming boleh jadi orang itu kaya, dan kita ada cara-cara manufacture barang-barang. Kita boleh pakai mesin kecil untuk kita manufacture. Dan pemasaran pula sekarang lebih mudah. Dulu kalau kita buat barangan, kita kena letak di kedai dan harap ada orang yang beli. Tetapi sekarang ini kalau kita buat sesuatu, kita boleh iklankan dalam online dan seluruh dunia boleh beli barang kita. Bahkan ada satu kes yang saya tahu, dia buat kek, tapi letak kek itu di kedai-kedai, lakulah, tapi tak untung banyak lah. Tetapi bila dia pergi online,
dia dapat pelanggan pada masa dua tahun dahulu, masa dia cerita kat saya, dia dapat pelanggan seramai 90,000 pelanggan dia, tak berhenti. Jadi modern marketing ini memberi peluang kepada siapa saja yang ada barangan yang dia boleh buat untuk jual ke seluruh dunia. Bukan jual di kampung, bukan jual di bandar, tapi seluruh dunia online. Ini sekarang ini sudah berlaku. Ramai orang kita yang guna online marketing dan sudah dapat kejayaan. Tun, soalan terakhir dengan convergence pandemik, masalah kesihatan, masalah ekonomi dan juga masalah politik di Malaysia. Kalau Malaysia perlu fokus kepada satu perkara untuk memperbaiki keadaan kita semasa, apa fokus itu sepatutnya dari kacamata Tun? Ya, semua perkara penting. Tetapi kita tahu satu dari sebab kenapa ekonomi kita Malaysia tidak baik ialah kerana COVID. Pasal COVID ini menghalang kita daripada membuat kerja biasa. Tak boleh kerja, tak boleh berniaga, tak boleh itu, maka ekonomi pun terjejas. Jadi kalau kita nak tackle ekonomi, kita kena tackle COVID. Tapi saya nampak tak ada tumpuan kepada masalah COVID ini. Ada doktor-doktor yang membuat cadangan, tapi mereka dijanji akan dimasukkan dalam satu panel untuk nasihat kerajaan, tapi itu pun tak dibuat. Tetapi kerajaan cuba ingin popular, ingin disukai ramai. Jadi saya berpendapat tidak bijak bila dibenarkan ada bazar Ramadan. Pasal saya tahu, saya tiap-tiap tahun pergi bazar Ramadan. Tahun ni saya tak pergi. Saya takut. Pasal ramai sangat orang. Ya. Dan kalau pergi nak ambil gambar, nak bersalam, apa semua tu, itu semua tak menolong kita mengurangkan kes baru COVID. Ya. Tun, saya nak ucapkan terima kasih kerana kesudian Tun tampil. Ini program sulung kami MSR 360, menjawab soalan rakyat, berdepan dengan rakyat soalannya. Kalau ada kesudian dan masanya selepas kami melengkapkan beberapa pusingan untuk Tun tampil lagi. Soalan banyak sebenarnya. Ramai yang bertanya sama ada Tun masih nak bertanding atau tidak, tapi itu kami kalau sempat itu ditanyakan, adakah Tun, ada yang kata minta Tun bertanding atau tidak. Jawapan Tun dalam MSR 360, adakah Tun akan bertanding dalam PRU yang akan datang? Saya tak nak bertanding, tapi orang saya ni susah. Dia orang, kalau saya kata tak nak bertanding pun dia orang marah. Jadi saya tak tahulah nak buat apa. Saya terpengaruh, bukan saya terpaksa ikut orang yang sokong saya. Ya. Daripada dulu pun saya bukan nak bertanding, tapi dia orang yang nak saya bertanding. Di awal tadi seperti yang Tun nyatakan, mungkin ada keputusan yang tidak popular harus dibuat. Jadi ya. Itu keputusan yang harus dibuat. Terima kasih Tun kerana bersama kami, dan kepada penonton Dialektika, anda juga boleh mengemukakan cadangan siapa yang harus ditemu bual di dalam konteks MSR 360 menjawab soalan rakyat dari segenap dimensi. Selamat menjalani ibadah berpuasa, dan khususnya Tun, mungkin nak ucapkan pada penonton kita, silakan. Ya. Terima kasihlah kerana memberi peluang kepada saya menjawab beberapa soalan yang kebanyakannya terlibat diri saya sendiri. Saya berpendapat banyak yang diperkatakan berkenaan dengan saya ini memang tidak ada asas, tetapi saya tak dapat banyak peluang untuk menjelaskan secara langsung kepada mereka yang soal. Umpamanya Datuk Seri Najib kata anak saya ini ada berbilion-bilion ringgit. Di masa saya jadi Perdana Menteri, gunanya mereka berniaga dengan Petronas. Itu semua fitnah, bohong. Anak saya tak bagi masuk politik, saya tak bagi berniaga dalam negeri, sehingga mereka terpaksa berniaga di luar negeri. Sehinggalah saya letak jawatan. Pada masa itu zalimlah kalau saya tak bagi anak saya nak jaga nama baik saya, sampai anak saya terpaksa dikorban. Jadi itu apa yang dikatakan oleh Najib tidak ada asas sama sekali. Saya bukanlah orang yang kaya. Saya duduk rumah macam orang biasa saja.
Ada banyak kereta tapi bukan kereta saya. Tun, terima kasih Tun. Itulah hasrat kami dalam MSR 360 untuk melandaikan pentas dialog ini. Rakyat boleh bertanya langsung dan dimungkinkan kerana adanya media sosial dan juga internet seperti yang Tun sebutkan di awal tadi. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih kepada semua yang menonton. Jadi anda boleh terus menjadi warga kami di Dialektika TV Tetangga, mengangkat suara rakyat dari lapangan supaya dapat didengari secara langsung oleh pemimpin negara. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam muhibah.